Dasar Pengangkutan Negara mula diperkenalkan pada Oktober 2019 melalui Kementerian Pengangkutan Negara. Dasar ini berfokuskan kepada 3 mod pengangkutan, iaitu darat, udara dan laut tanpa sebarang pengecualian. Harus diketahui bahawa sektor pengangkutan merupakan pemangkin utama bagi pembangunan sosio-ekonomi negara. Ia bukan sahaja menyediakan kemudahan transportasi kepada rakyat, malah telah menyokong pertumbuhan ekonomi negara dan aktiviti perdagangan antarabangsa. Justru itu, untuk terus memberikan khidmat pengangkutan awam yang terbaik kepada rakyat dan di peringkat antarabangsa, visi dasar ini telah merangkumi perkara tersebut, iaitu ia berpandukan prinsip pengangkutan mampan. Ini sekaligus membawa kepada 3 objektif utama di dalam dasar ini, iaitu memacu pertumbuhan ekonomi, menyokong kesejahteraan rakyat dan melestarikan alam sekitar. Prinsip pengangkutan mampan juga boleh dijelaskan melalui 5 teras utama yang menyentuh beberapa aspek penting, seperti yang pertama dalam aspek governance, iaitu bagi memperkukuhkan tadbir urus ke arah persekitaran yang kondusif. Seterusnya, teras kedua adalah berkaitan aspek kecekapan infrastruktur, iaitu dengan mengoptimum, membina dan menyelenggara infrastruktur perkhidmatan dan rangkaian pengangkutan. Selain itu, bagi teras ketiga pula menyentuh aspek keselamatan dan kebolehcapaian. Ini membantu dalam melancarkan perjalanan penumpang dan barang-barangan. Kemudian untuk teras keempat pula, ia menekankan aspek kelestarian di mana negara melangkah maju ke arah ekosistem pengangkutan hijau. Akhir sekali adalah teras yang berkaitan dengan jejak global, iaitu melalui pempromosian pengantarbangsaan perkhidmatan terhadap pengangkutan. Di dalam Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030, kami memilih Kementerian Pengangkutan Malaysia kerana sememangnya layak dalam mengerajai dan melaksanakan dasar ini. Kementerian Pengangkutan Malaysia terbahagi kepada 3 sektor, iaitu sektor pengangkutan udara, sektor pengangkutan darat dan logistik, serta sektor pengangkutan maritim. Saya akan memperincikan secara ringkas mengenai sektor darat dan logistik. Secara ringkasnya, di bawah pengangkutan darat terbahagi kepada 3 jenis, iaitu perkhidmatan rel, perkhidmatan bas serta e-hailing. Sistem transit bersepadu lembah Kelang ini adalah sistem kereta api yang beroperasi dan saling berhubung. Sebagai contoh, KLIA Express, KLIA Transit, MRT, LRT, KTM dan juga KL Model. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kerjasama perlu diwujudkan. Sebagai contoh, kerjasama antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Sebagai contoh, KOC wanita yang dilaksanakan di kereta api Tanah Melayu bakal dilaksanakan di MRT dan juga LRT dalam meningkatkan taraf dan melindungi hak wanita dalam sektor pengangkutan. Hal ini selaras dengan objektif KPD WM, iaitu meningkatkan kerjasama strategik dengan pihak kepentingan untuk sistem sokongan yang berkesan dan menyeluruh. Selain itu, kita juga dapat lihat kerjasama antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebagai contoh, kerjasama antara Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Polis di Raja Malaysia (PJM) amat penting dalam usaha meningkatkan keselamatan dan memastikan peraturan jalan raya sentiasa dipatuhi oleh pemandu bas ekspres. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap segelintir pemandu bas ekspres yang tidak berdisiplin ketika memandu. Sebagai contohnya, menggunakan telefon bimbit, melebihi had laju, merokok dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, kerjasama ini sedikit sebanyak mampu membawa kita ke arah teras dasar ketiga, dasar pengangkutan negara, iaitu meningkatkan aspek keselamatan, integrasi, ketersambungan dan kebolehcapaian bagi melancarkan perjalanan. Seterusnya, saya pula akan mewakili kumpulan saya untuk menerangkan berkenaan tentang penjelasan program yang kami syorkan bagi dasar yang kami pilih, iaitu Dasar Pengangkutan Negara. Dalam dasar ini,
kumpulan kami telah mencadangkan satu program yang boleh menambah ilmu pengetahuan dalam diri masyarakat negara Malaysia berkenaan dasar-dasar yang dilakukan dalam sektor pengangkutan, iaitu program Putrajaya International Transportation and Safety atau dikenali sebagai PITS. Program yang kami ingin anjurkan ini diilhamkan daripada salah sebuah program yang dilakukan oleh syarikat HW5 Sedahan Berhad, iaitu program Langkawi International Maritime and Aerospace atau dikenali sebagai LIMA. Program yang ingin kami cadangkan kepada kerajaan ini merupakan program yang memerlukan kos yang agak tinggi dan memerlukan persiapan yang rapi untuk mengadakannya. Maka kami berharap program sebegini dapat dilakukan secara berterusan sebanyak 3 tahun sekali bermula pada tahun 2024 supaya masyarakat kini dan generasi yang akan datang dapat mengetahui dan lebih peka dengan kemajuan dan teknologi yang berlaku dalam sektor pengangkutan ini selari dengan dasar pengangkutan negara. Selain itu, program ini haruslah diadakan di kawasan atau lokasi yang strategik seperti di Putrajaya. Kenapa kami memilih Putrajaya? Kerana Putrajaya terletak di antara kawasan Kuala Lumpur dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, di mana kawasan tersebut mempunyai kawasan yang luas dan mudah untuk pelancong dan masyarakat tempatan untuk mengunjungi program ini sekiranya program ini dilakukan pada tahun tersebut. Bukan itu sahaja, program yang kami cadangkan ini bukan hanya melibatkan Kementerian Pengangkutan sahaja, malahan juga melibatkan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain yang terdapat dalam Malaysia seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pertahanan dan sebagainya. Jadi, dengan kerjasama daripada pelbagai kementerian, maka masyarakat akan mengetahui pelbagai jenis pengangkutan dan maklumat berkenaan info terkini yang dilakukan dalam sektor pengangkutan melalui program sebegini. Untuk pengetahuan anda semua, tujuan utama bagi program Putrajaya International Transportation and Safety ini bukan sahaja mempamerkan jenis-jenis pengangkutan yang terdapat dalam negara Malaysia, tetapi ini membuktikan kepada masyarakat tempatan dan negara-negara lain bahawa negara Malaysia juga mempunyai kemajuan dalam sektor pengangkutan, khususnya dari aspek darat, udara dan laut, dan mampu bersaing dengan negara lain yang maju dalam sektor pengangkutan seperti di negara Jepun dan Amerika Syarikat. Tidak dilupakan juga bahawa program ini juga bertujuan untuk meningkatkan lagi sektor pengangkutan dalam negara Malaysia supaya dapat memberikan khidmat pengangkutan awam yang terbaik kepada masyarakat dan di peringkat antarabangsa. Jadi, apa tunggu lagi? Mari kita bersama-sama berusaha dan bekerjasama antara satu sama lain bagi merealisasikan program ini supaya dijadikan kenyataan dalam negara kita dan memberi 1001 kenangan kepada pengunjung yang menghadiri program ini. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai aktiviti yang akan diadakan semasa program berlangsung. Antaranya adalah pameran pengangkutan awam. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia mempunyai pelbagai jenis pengangkutan awam, antaranya bas, teksi, KTM, komuter, ATS, monorail, LRT dan juga MRT. Pameran ini akan menghadirkan pelbagai jenis pengangkutan awam secara fizikal maupun maya dengan mengaplikasikan virtual reality iaitu VR seiring dengan Malaysia ke arah IR 4.0 seperti 5 buah bas dan 10 buah teksi yang telah diinovasi. Hal ini juga selaras dengan trend kelima dasar pengangkutan negara iaitu peralihan kepada pengangkutan yang mampan. Pihak Kementerian Pengangkutan pula boleh membina ruang yang menyediakan risalah, pamflet, bahkan artifak dan kenderaan model lama bagi menerangkan mengenai susul galur sejarah pengangkutan awam dengan lebih jelas. Bukan itu sahaja, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat perlu berganding bahu dalam menyediakan risalah, iaitu dalam usaha menerangkan mengenai golongan yang perlu diutamakan ketika menaiki pengangkutan awam, iaitu warga emas, warga orang kelainan upaya atau OKU dan wanita yang mengandung. Seperti slogan yang sering disebarkan dan dilakukan, iaitu yang muda disayangi, yang tua dihormati. Aktiviti yang seterusnya adalah chit-chat bersama kementerian dan agensi kerajaan. Chit-chat ini merupakan satu platform diskusi ilmiah yang menghubungkan pihak berkuasa dengan orang awam dalam usaha meningkatkan komunikasi dua hala antara mereka. Orang awam dapat bertanyakan soalan dan menyuarakan pandangan dalam usaha meningkatkan mutu perkhidmatan di Kementerian Pengangkutan. Tujuan sesi ini diadakan adalah untuk memberikan pendidikan kepada pengguna. Kenapa pendidikan pengguna ini penting? Adalah kerana pendidikan pengguna ini akan memfokuskan kepada pengangkutan awam dan keselamatan pengguna, serta dengan nama program yang diajukan iaitu PEACE.
Dalam pada itu, syarikat seperti prasarana boleh bergiat secara proaktif dalam mempromosikan khidmatan mereka melalui perwakilan maupun pamflet. Sebagai contoh, memberitahu cara untuk menaiki pengangkutan awam seperti bas rapid KL, LRT dan MRT. Perkara ini sedikit sebanyak membantu golongan tua maupun muda untuk memahirkan diri dalam menggunakan pengangkutan awam yang sebercanggih selaras dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Hal ini kerana pengangkutan awam ini lebih bertumpu pada penggunaan sistem moden seperti yang dilaksanakan di Britain seperti penggunaan kad touch and go ketika menaiki pengangkutan awam. Bukan itu sahaja, kita juga akan mengadakan aktiviti pertandingan melukis logo dan maskot kempen pengangkutan negara. Tujuan pertandingan ini diadakan adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada golongan muda seperti kanak-kanak untuk mengetahui mengenai kempen pengangkutan negara di samping memberi keseronokan kepada mereka. Perkara ini saya tidak langsung memudahkan perjalanan ibu bapa mereka yang sedang mendalami dan memahami inti pendidikan pengguna yang sedang dijalankan melalui aktiviti chit-chat yang dinyatakan sebelum ini. Tambahan pula, pertandingan ini akan memberi bayangan baru secara langsung kepada masyarakat bahawa wujudnya kempen kesedaran bagi mempromosi pengangkutan dan keselamatan pengguna kerana hasil lukisan daripada pertandingan tersebut akan menjadi cetusan idea kepada logo dan maskot kempen pengangkutan negara akan datang. Bukan itu saja, kita juga ada aktiviti seterusnya yang akan disambut oleh saudara Adam. Akhir sekali, bagi memeriahkan program PITS 2024 ini adalah dengan menganjurkan hari terbuka agensi penguatkuasaan undang-undang seperti PDRM, JPJ dan MPAD serta melakukan konsert. Hari terbuka ini bertujuan memberi peluang kepada masyarakat untuk merasai dan memperoleh pengalaman menaiki aset-aset kenderaan dan motor milik PDRM dan juga JPJ. Dalam pada itu, memberi peluang kepada PDRM bagi menyediakan kaunter khas pembayaran saman diskaun sebanyak 50%, manakala daripada JPJ pula boleh membuka jualan plat kenderaan yang unik. Sebagai penutup program pula, generasi kini suka akan hiburan tetapi tidaklah melampau, maka kami mencadangkan PITS ini disediakan lagi dengan aktiviti persembahan konsert nyanyian daripada Bang Faiz dan juga Faizal Tahir. Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 telah menetapkan hal itu dasar bagi sektor pengangkutan dalam mengukuhkan peranannya bagi menyokong perkembangan ekonomi dan menjadikan kualiti hidup yang baik untuk rakyat melalui penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam yang mampan, boleh diakses, mempunyai ketersambungan yang baik dan juga moden. Diharapkan dengan penganjuran PITS 2024 ini dapat menarik ramai pengunjung dari dalam dan juga luar negara bagi memahami selok-belok pengangkutan negara dan usaha untuk meningkatkan literasi masyarakat serta meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara melalui pelaburan asing serta pemenuhan tempatan untuk melabur dalam sektor peran awam dan juga swasta negara. Semoga dengan pelaksanaan strategi ini akan memacu lagi kejayaan sektor pengangkutan ke peringkat yang lebih tinggi. Kerjasama yang rapat antara semua kementerian dan agensi yang berkaitan amatlah diperlukan bagi melaksanakan semua terus dasar, strategi dan pelan tindakan yang dinyatakan di dalam dokumen ini secara holistik, sistematik, cekap dan berkesan bagi mencapai sistem pengangkutan yang mampan agar dapat memacu pembangunan ekonomi dan menyokong kesejahteraan rakyat selaras dengan hasrat Malaysia ke arah menjadi sebuah negara maju.